Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Rafizi Ramli menutup semua longkang-longkang mulut busuk, mulut-mulut puaka daripada pembenci beliau, daripada orang yang cuba melaga-lagakan parti PKR. Akhirnya Rafizi Ramli menampar mulut-mulut busuk puaka yang betul-betul tak suka dengan kekuatan parti PKR dan juga kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Ini yang dipanggil gentleman. Akhirnya Rafizi tampil membuat pengakuan yang paling ditunggu oleh rakyat Malaysia. Saya rasakan kalau bukan Rafizi, tidak mungkin ada orang yang berani mengaku seperti ini. Hanya Rafizi yang berani. Walaupun orang benci beliau, tetapi Rafizi jauh lebih baik daripada orang-orang di sebelah sana, terutamanya para pemimpin pembangkang Perikatan Nasional. Ini kenyataan media Rafizi Ramli, ulasan kita tentang pemilihan PKR 2025. Pemilihan Parti Keadilan Rakyat 2025 yang kini memasuki fasa akhir adalah kali pertama parti memilih pimpinan sebagai parti kerajaan persekutuan. Sudah tentu persaingan sengit berlaku di setiap peringkat. Pemilihan di peringkat cabang telah mengundang beberapa fenomena baru, termasuklah keadaan bila mana hanya calon ketua cabang menang, tetapi keseluruhan jawatan kuasa dan sayap-sayap dimenangi oleh pesaing. Saya juga dimaklumkan jumlah bantahan melebihi 190 di seluruh negara. Cuti dari tugas rasmi. Perkara ini membayangkan bahawa isu berbangkit semasa pemilihan sewajarnya diuruskan dengan baik untuk menjaga keharmonian parti di setiap peringkat. Tidak kira pihak mana yang membuat bantahan. Menyedari bahawa aduan-aduan dan isu yang timbul perlu diuruskan dengan harmoni, sebagai timbalan Presiden, saya membuat keputusan untuk memberi tumpuan menguruskan perkara itu sepenuh masa, termasuk memberi tumpuan menguruskan perkara ini sepenuh masa, termasuk berjumpa dan mendengar sendiri isu yang dibangkitkan oleh pelbagai calon yang bertanding tanpa mengira kumpulan. Masa yang diperlukan adalah panjang. Sewajarnya kerja-kerja mengurus parti yang memerlukan masa khusus seperti ini tidak dicampur adukkan dengan tugas dan masa sebagai seorang menteri. Bagi saya, mengasingkan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin parti politik dari tugasan rasmi seorang menteri adalah satu budaya politik baru yang wajar kita semai. Oleh itu, saya telah membuat permohonan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk bercuti dari tugas rasmi untuk memberi tumpuan meredahkan keadaan di peringkat akar umbi. Sepanjang tempoh saya bercuti dari 29 April ke 5 Mei, iaitu 4 hari, saya telah mengadakan pelbagai pertemuan dan membawa isu-isu berbangkit mengenai pemilihan kepada Majlis Pimpinan Pusat. MPP bertarikh 29 April 2025 bersetuju supaya satu audit bebas dijalankan untuk memastikan sistem pemilihan digital bebas dari campur tangan yang mempengaruhi keputusan akhir di peringkat cabang. Laporan juru audit bebas ini dibentangkan di dalam MPP bertarikh 4 Mei 2025 seperti di lampiran E. Berdasarkan laporan ini, MPP menerima gesaan Presiden supaya keputusan di peringkat cabang disahkan, walaupun ada aduan-aduan berbangkit agar parti boleh bergerak ke hadapan dan pemilihan peringkat pusat dapat diteruskan. Semasa audit bebas itu berjalan, seperti mana persetujuan MPP bertarikh 29 April 2025, calon-calon yang membuat aduan boleh melantik wakil teknikal mereka untuk turut serta sebagai pemerhati semasa proses audit. Saya sertakan laporan wakil teknikal yang dilantik calon mengenai keseluruhan proses audit di lampiran B. Atas prinsip ketelusan kepada semua anggota parti, saya percaya
Kedua-dua pandangan dari laporan-laporan ini boleh memberi konteks keseluruhan kepada pelbagai isu yang timbul. Walau apapun kesimpulan yang dibuat, saya menyeru supaya anggota-anggota parti menerima saranan untuk merapatkan syaf dan memberi tumpuan mengukuhkan parti. Sistem pemilihan pusat pun begitu, memandangkan sistem yang sama akan digunakan untuk pemilihan pimpinan pusat. Saya menggesa supaya Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat JPP bertindak segera memastikan kelemahan-kelemahan sistem yang dibangkitkan di dalam kedua-dua laporan diperbaiki secepat mungkin. Ini termasuklah perkara-perkara berikut, kata Rafizi. Mengesahkan jumlah OTP yang dikeluarkan berbanding dengan jumlah EKYC, undi di pelayan S3 dan undi akhir yang direkodkan di blockchain untuk mengenal pasti berapa banyak undi yang tercicir akibat kelemahan sistem. Melindungi versi kod asal source code yang dimuat naik ke pelayan awam, memastikan versi yang betul dan sama digunakan sepanjang proses pemilihan, menyemak keseluruhan kod asal bagi setiap versi yang dimuat naik, untuk memastikan tidak ada kod berbeza yang memproses pengundian. Melindungi dan mengawal muat naik kod asal dengan menyemak log muat naik sebelum, semasa dan selepas proses pengundian bagi memastikan integriti sistem terjamin dan isu-isu teknikal lain yang dibangkitkan. JPP bertanggung jawab memastikan proses pemilihan pusat termasuk keabsahan dan kemampuan teknikal sistem berjalan dengan lancar untuk mengelakkan kontroversi berpanjangan selepas pemilihan pusat selesai. Sepanjang saya bercuti, kata Rafizi, saya juga mengadakan pertemuan empat mata dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berlaku 2 kali dan sekali dengan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin. Dalam pertemuan dengan Datuk Seri Anwar, saya mengutarakan pandangan bahawa strategi kempen ke arah pilihan raya umum PRU16 perlu diperkemaskan, mengambil kira keadaan semasa rakyat. Saya menyatakan bahawa saya bersedia untuk tidak bertanding timbalan presiden dan tidak menyertai kabinet untuk memberi tumpuan kepada kempen akar umbi. Kebimbangan saya banyak berkisar kepada keadaan semasa yang mana kempen kerajaan dilihat terlalu bertahan defensif dan tidak menyerang seperti rentak keadilan semasa menjadi pembangkang. Itu kekuatan yang saya ada sebagai seorang ahli politik dan wajar disesuaikan dengan keperluan kempen di masa berbaki 2 tahun sebelum PRU16. Kedudukan saya sebagai seorang menteri menyebabkan saya terikat dengan konsensus pentadbiran kerajaan dan menyukarkan saya bersuara dengan lebih bebas seperti sebelum ini. Ia menyumbang sedikit sebanyak kepada keadaan kempen keadilan yang dilihat tidak agresif. Saya juga menyuarakan perkara yang sama kepada Datuk Seri Saifuddin dan menyatakan kesediaan saya untuk memberi laluan agar saya boleh kembali berkempen secara bebas dan agresif ke arah PRU16 tanpa perlu terikat kepada peraturan kabinet dan kerajaan. Kedua-dua mereka memberi pandangan bahawa ada keperluan untuk saya kekal bertanding timbalan presiden dan menjadi sebahagian dari kabinet. Saya nyatakan bahawa saya akan mengambil kira semua pandangan dalam membuat keputusan akhir. Saya berterima kasih kepada semua aktivis dan pimpinan keadilan di semua peringkat yang telah memberi pelbagai pandangan dalam tempoh seminggu yang lepas. Kata Rafizi, kita perlu menerima hakikat bahawa beberapa kontroversi yang timbul akibat pemilihan kecil ini, kecil atau besar, sedang diperhatikan rakyat. Sebab itu saya berpendapat apapun isu berbangkit, baik mengenai sistem, aduan atau perkara-perkara lain perlu ditangani secara berhemah kerana tingkah laku kita sepanjang proses ini dinilai rakyat. Saya juga bersyukur kerana pengalaman 26 tahun dalam parti ini mendidik saya bahawa sesuatu jawatan itu adalah amanah yang berat, apatah lagi jawatan sebagai menteri. Maka keputusan-keputusan kita mestilah dipandu oleh kebertanggungjawaban.
bukannya berkait dengan pangkat dan kedudukan. Saya menerima baik berita-berita bahwa Datuk Seri Saifuddin dan Saudari Nurul Izzah Anwar menunjukkan minat untuk bertanding jawatan timbalan Presiden Parti. Dari awal lagi, saya menyatakan bahwa hak untuk bertanding itu adalah hak masing-masing dan wajar kita raikan dalam semangat demokrasi. Oleh itu, saya mengalu-alukan pertandingan bagi jawatan timbalan Presiden Keadilan dalam pemilihan kali ini dan turut serta calon-calon lain dan akan turut serta calon-calon lain menggunakan pentas pemilihan kali ini untuk memperkuat parti. Ia keputusan yang menang-menang bagi saya. Ia keputusan yang menang-menang bagi saya, kata Rafizi. Apapun pilihan yang diambil perwakilan parti, ia membuka ruang kepada saya menawarkan sumbangan menguatkan parti menghadapi PRU 16. Jika saya dipilih, saya boleh terus memainkan peranan di dalam kepimpinan parti sebagai timbalan presiden dan dalam kerajaan melalui saluran kerajaan. Jika saya tidak dipilih, saya boleh kembali sebagai seorang pemimpin akar umbi yang lincah berkempen di bawah, kata Rafizi Ramli. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.